Okey, Assalamualaikum semua, nampak skrin? Nampak cikgu. Okey, nampak penuh kan? Nampak. Okey, kita mulakan Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama cikgu Siti Nurzahidah binti Razali. Okey, hari ni seperti yang semua sedia maklum, kita akan belajar subjek pendidikan seni visual. Semua saya minta tolong keluarkan buku teks dan letakkan di atas meja. Okey, zaman sekarang dah canggih. Kalau tak ada buku teks, kita boleh kita boleh muat turun dekat dalam Google. Okey. Seperti awak tengok dekat dalam skrin ini, tajuk kita pada hari ini ialah harmoni. Ini merupakan tajuk ke-8 dari bidang bahasa seni visual. Okey. Sebelum ni awak dah belajar bidang bahasa seni visual iaitu tajuk garisan, rupa, warna, bentuk, jalinan dan juga ruang. Okey. Oh, minta maaf. Cikgu nak tanya. Awak semua sihat ke? Okey. Sihat. Sihat, cikgu. Alhamdulillah. Maaf saya dah terlajak. Okey. Okey, memandangkan kita sekarang ni dalam mood ataupun suasana Hari Raya, saya nak ucap selamat Hari Raya. Saya nak minta maaf sebab ada salah silap. Okey. Okey. Kalau nak beraya tu tolong ingat diri sendiri, okey. Kalau tiada keperluan jangan keluar rumah. Okey, sebab kita sekarang ni dalam pandemik ni, kita kalau tiada keperluan, kita jangan membebankan orang lain dengan kita tak tahu kan virus tu boleh berjangkit kat mana. Okey. Saya harap semua sihat dan jaga diri sendiri, okey? Okey. Seterusnya, sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut, kita tengok sedikit video ringkas mengenai tajuk harmoni. Okey, sekian sahaja tayangan video tadi. Okey, saya nak terangkan dengan lebih lanjut. Okey, sebelum tu kita nak tahu apa objektif pembelajaran kita akan dapat pada hari ini. Okey, yang pertama, dapat memahami prinsip harmoni. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip harmoni bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Yang ketiga,
menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam pencernaan tugasan. Di sini awak gunakan gadget sebagai medium untuk melakukan tugasan. Okey, awak gunakan komputer riba, awak gunakan telefon bimbit. Okey, dan yang terakhir adalah menghayati hasil karya seni visual. Okey, kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah, okey, kita lihat definisi harmoni. Kita nak tengok apa maksud harmoni tu. Okey. Okey. Definisi harmoni ialah prinsip harmoni yang berkait rapat dengan penyatuan objek atau elemen rekaan yang sama dalam sesebuah gubahan secara tersusun, teratur dan bersesuaian. Okey, gabungan unsur-unsur. Unsur-unsur ni yang saya beritahu sebelum ini, tajuk-tajuk yang awak telah belajar. Warna, garisan, ruang itu merupakan unsur-unsur yang dapat mewujudkan kesan keindahan, keselesaan, keseimbangan dan ketenangan. Okey, kalau kita tak ada kesan-kesan ni semua, tak akan wujudnya prinsip harmoni. Contohnya kalau kita tengok benda tu kita rasa tertekan, kita rasa perasaan kita bercelaru. Okey, kita prinsip harmoni tak wujud di situ. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri bagi harmoni. Ciri-ciri harmoni ni ada 3. Jom kita tengok satu persatu. Okey. Kita ada alam semula jadi, kita ada objek buatan manusia dan karya seni visual. Okey. Kita tengok alam semula jadi. Alam semula jadi ni apa? Okey. Terdapat 2 gambar dekat situ. Kita ada gambar bunga, gambar rama-rama, cantik kan? Bunga tu kembang elok je. Okey. Prinsip harmoni dekat bunga ni dari segi warna, bentuk dan jalinan. Okey, kerana apa kita dapat lihat pada kelopak bunga itu menggunakan corak yang sama. Okey, di sini juga menggunakan konsep pengulangan. Warna juga warna yang sama. Okey, bila kita menggunakan warna-warna panas seperti kuning, oranye, okey. Kita dapat lihat di situ, kita rasa tenang kan? Dia cantik je letak kat situ. Okay, saya tahu perempuan mesti suka dengan bunga. Bila tengok bunga ni rasa macam cantik je. Okay, gambar yang kedua pula ialah gambar rama-rama dan bunga. Kenapa dia kata penyatuan 2 unsur seni? Sebab kita sering lihat rama-rama mesti akan hinggap dekat bunga. Okay, sebab dia nak hisap madu dekat situ. Okay, rama-rama ni, 2 unsur seni sini mewujudkan prinsip harmoni dekat dalam alam semula jadi. Yang ni merupakan ciri-ciri pada alam semula jadi. Okey, seterusnya kita tengok pula objek buatan manusia. Objek buatan manusia. Okey, gambar yang belah kiri awak tu kita dapat tengok ada masjid. Siapa tahu ni masjid apa? Siapa pernah pergi? Atau ada yang di antara kalian? Kat Negeri Sembilan ni, Sendayan Ya, bagus Hadira. Okey. Nama masjid ni lah Masjid Seri Sendayan yang terdapat di Negeri Sembilan. Okey. Kalau kita dah boleh merentas negeri, apa salahnya awak pergi melawat? Oh, bukan setakat melawat, awak boleh beribadah dekat masjid situ. Okey. Kita tengok dekat masjid ni, kita rasa tenang je sebab dia ada warna putih, bentuk-bentuk dia pun nampak cantik, ada kubah. Okey. Prinsip harmoni dekat dalam objek buatan manusia ini dalam bentuk dan warna bangunan. Tengok warna dia warna putih nampak cantik je. Kubah-kubah tu semua ada jam pun kita rasa macam nampak tenang, nampak selesa. Di situ wujudnya prinsip harmoni. Okey. Gambar yang kedua pula ialah dari dalam susunan perabot. Okey. Kita dapat tengok di situ perabot di situ tersusun dengan kemas, teratur. Okey, ada ada perabot yang sama saiz tapi disusun dengan cantik dekat situ. Okey, seterusnya kita tengok pula pada karya seni visual. Karya seni visual ini apa? Okey. Contohnya kita tengok ni, buku teks pendidikan seni visual tingkatan 3. Saya pasti awak semua belum ada lagi sebab awak akan berjumpa untuk tingkatan 3 nanti. Okey. Kalau tengok dekat gambar situ, ada gambar berus, ada palette. Okey, palette ni pula dekat gambar depan muka hadapan ini menggunakan warna-warna gabungan, warna-warna panas dan warna sejuk. Warna panas dia ada kuning, oranye
dan juga merah. Warna sejuk pula kita dapat tengok warna biru. Okey. Dekat situ. Okey. Kalau kita tengok dekat belah belakang pula, dia ada lukisan. Lukisan pokok pisang. Okey. Kita bila tengok lukisan, kita rasa tenang tau. Sebab apa? Sebab dia menggunakan warna-warna sejuk juga. Warna-warna hijau. Okey. Awak akan rasa tertekan bila awak belajar pendidikan seni visual. Tapi bila awak tengok muka hadapan ni, awak tak akan rasa tertekan. Okey, sebab dia cantik. Kita berikan tepukan kepada mereka untuk ilustrasi buku ini. Okey. Seterusnya, kita tengok pula dekat gambar yang kedua, iaitu anyaman. Anyaman pada tikar. Okey. Yang buku teks yang saya sebutkan tadi ialah menerusi warna dalam rekaan grafik. Okey, yang gambar kedua pula adalah motif berulang pada anyaman. Okey. Sebagai contoh, kalau awak tengok ini merupakan apa dia? Saya pasti semua ibu-ibu di rumah ada kain ini. Okey. Ini merupakan Kain batik. Ya, Kain batik. saya pasti orang perempuan zaman sekarang tak tahu nak menggunakan kain batik. Okey, sebab ini, okey, kita tengok prinsip harmoni dekat sini. Kita ada menggunakan warna-warna sejuk, gabungan warna-warna sejuk. Okey, tengok kita ada warna biru. Okey, dekat sini juga menggunakan motif berulang, menggunakan konsep pengulangan dekat sini. Okey, kita tengok ada bunga, ada daun, begitu juga dengan anyaman yang ada pada dalam gambar. Okey. Seterusnya, kita tengok pula fungsi bagi harmoni. Okey, fungsi harmoni ni apa? Okey. Siapa tahu ni gambar apa? Okey, cuba jawab. Wow. Okey. Wah, bulan. Wow, bagusnya. Terima kasih jawab. Okey. Ini merupakan wow bulan yang sangat terkenal di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Dimainkan di tepi pantai dengan angin yang kencang, angin yang kuat. Okey. Wow bulan ini kita dapat lihat prinsip harmoni di situ ialah gabungan seni craft yang mewujudkan nilai estetik. Kita nampak cantik kan? Nampak dia punya corak-corak dekat situ, nampak keindahan dekat situ. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey. Saya pasti ada di antara kalian yang tahu motif dan corak ini. Okey, saya terangkan. Ini merupakan motif mandala. Okey. Prinsip harmoni pada motif mandala mewujudkan keseimbangan menerusi gabungan motif, warna dan susunan gubahan. Kita dapat lihat di situ menggunakan warna biru, merah jambu dan hitam. Menggunakan warna yang sama tetapi dapat mewujudkan keseimbangan. Seperti kita dapat lihat, kalau kita bahagikan dia dua pun kita nampak seimbang je kat situ. Menggunakan konsep pengulangan juga dengan gabungan motif dan warna. Okey, kita tengok menggunakan corak yang sama dari segi kelopak bunga, dari segi garisan melengkung di situ. Okey. Seterusnya, okey. Ini merupakan craft tangan. Okey, kita dapat lihat di situ ada topi, ada braga dan bakul semua. Okey. Semua barangan ini dimasukkan dalam satu tajuk. Ya, sebab ia semuanya berkaitan. Macam yang ditulis itu adalah prinsip harmoni wujud menerusi gabungan hal benda yang berkaitan. Kita masukkan dalam kategori craft tangan. Okey, sebab semuanya menggunakan benda yang sama iaitu buluh, kayu. Okey. Okey. Seterusnya, kita tengok pula teknik penghasilan bagi harmoni. Okey, macam mana nak hasilkan harmoni ni? Okey, saya terangkan. Okey. Yang ni adalah ukiran kayu. Okey, susunan unsur rupa dan bentuk yang hala pada satu arah. Kalau kita dapat lihat di situ, dekat bingkai kayu tersebut menggunakan motif daun tetapi menggunakan pengulangan dari segi arah yang sama. Okey, kalau kita tengok dari segi kelopak bunga juga di tengah-tengah itu pun menggunakan motif yang sama dan menggunakan satu arah sahaja. Okey. Seterusnya, kita tengok pula rama-rama cantik kan?
Okey, macam gambar rama-rama sebelum ini. Tapi yang ini kita nak tengok dari segi keseimbangan. Rama-rama ni cantik tapi nak pegang dia, ya Allah susahnya. Kalau kita tangkap tu cepat-cepat dia lari. Okey. Okey. Susunan unsur rupa dalam keadaan seimbang. Okey. Rama-rama ni pun kalau kita bahagikan dia sebagai dua, kita boleh tengok kelopak dia dan sayap dia semua sama. Corak dia pun sama. Menggunakan warna panas. Kita pun rasa tenang tengok rama-rama ni sebab benda-benda yang cantik. Siapa je yang tak suka? Okey. Seterusnya. Okey, ini merupakan lukisan pemandangan di kampung. Okey, kita dapat tengok di situ ada rumah kampung, ada pokok kelapa, ada petani di sawah padi. Okey, siapa yang rindu, siapa yang tak boleh balik kampung tu bolehlah tengok lukisan ini sebab macam kita mungkin akan terkenangkan kampung sendiri. Okey, sebab kita kan berada di perantauan. Okey. Okey, harmoni pada penggunaan warna dalam karya seni. Kita dapat lihat di situ menggunakan warna-warna sejuk, warna-warna hijau sebab ada pokok-pokok, warna biru. Kita pun rasa tenang tengok lukisan ni. Walaupun hanya sekadar lukisan, tapi kita terbayangkan pemandangan yang kita ada di kampung. Kita rasa keindahan itu semua. Itulah wujudnya dekat situ, prinsip harmoni. Okey. Seterusnya, kita tengok pula poster ini. Ini merupakan poster pencegahan COVID-19. Okey. Siapa kat sini yang tak basuh tangan lagi? Sebab kita digalakkan untuk basuh tangan. Okey. Walaupun virus wabak ini sudah habis, kita memang digalakkan untuk basuh tangan sebab kebersihan merupakan merupakan sebahagian daripada iman. Okey, basuh tangan kita sebab kita bila kita nak makan, kita tak nampak kuman-kuman yang akan masuk sekali dekat dalam makanan. Lepas tu mulalah kuman-kuman tu tersebar apa semua. Okey, yang kedua dia tekankan dekat situ etika ketiga batuk. Kalau batuk tu tutuplah mulut. Jangan bersin merata-rata. Nanti air liur kita akan tersebar dan kita tak tahu siapa yang akan kena kita punya sebabkan kita yang jadi punca. Okey, yang ketiga seperti semua tahu kalau nak keluar memang kena pakai topeng muka. Okey. Yang keempat pula elakkan hubungan dengan manusia. Hubungan ni maksudnya penjarakan 1 meter. Kita jarakkan penjarakan fizikal. Okey, setiap saranan daripada kerajaan mesti ada sebab. Kerana itulah untuk mencegah virus yang melanda sekarang. Okey. Dari segi teknik pasilan pula, kita dapat lihat di situ susunan huruf-huruf dalam reka bentuk poster. Okey, ni semua masa yang tunggu kita main permainan dekat dalam Kahoot. Okey semua, jom buka Kahoot, kita mulakan. Sekejap ya. Okay, saya buat 5 soalan saja. Siapa yang dapat markah yang tertinggi, saya akan bagi hadiah. Saya akan bagi ganjaran. Okey. Okey, nombor PIN dia adalah 9176149. Sekejap, nampak tak dekat skrin anda, awak semua? 9176149. Okey, Maisarah yang pertama, Safwan. Wow, si ada emoji lagi. Syah, okey. Teruskan. Kita tunggu kawan-kawan yang lain sebelum kita mulakan soalan, sebelum kita menjawab soalan.
17 orang lagi. Ada yang nak sama-sama jawab soalan? Okey. Okey, kita boleh mulakan? Okey, tajuk harmoni yang kita belajar. Awak semua ada 20 saat. Okey, yang ni merupakan definisi harmoni yang saya terangkan tadi. Bagus. Ada 10 orang yang jawab dengan betul. Kenapa kosong? Okay, ni soalan betul atau salah? Okey, semua 14 jawab. Okey, 2 orang salah. Tak apa, awak boleh cuba lagi. Seterusnya. Wow. Okey, Syamil dan Azmina mendahului yang lain. Okey. Jom kita tengok soalan yang ketiga. Ciri-ciri bagi harmoni. Kita tengok buku teks yang awak semua ada tu daripada aspek apa. Ada saya sebutkan dalam kelas sewaktu mulanya kelas tadi. Daripada aspek warna. Sebab saya sebut warna sejuk dan warna panas tadi. Hafizah, Tahniah. Okey, seterusnya. Soalan betul atau salah? Harmoni penting bagi mewujudkan tekanan yang boleh menarik perhatian dan menimbulkan kekeliruan. Kita ada nenas menggunakan konsep pengulangan dekat buah itu. Okey, sebab apa salah? Sebab dia mewujudkan tekanan. Prinsip harmoni ni wujud bila ada keindahan, ada keselesaan, ketenangan. Okey, tak apa, kita cuba lagi. Okey, soalan yang terakhir. Apakah objek buatan manusia yang terdapat ciri-ciri harmoni? Ini merupakan susunan perabot. Tapi apa objek buatan manusia yang terdapat ciri-ciri harmoni? Kalau ikutkan banyak sebenarnya. Semuanya terdapat ciri-ciri harmoni. Betul. Saya pasti yang 7 orang yang salah tu mungkin tak tanda habis. Okey, sebab dia ada 3 jawapan. Pokok yang pasti bukan. Okey, kita tengok. Siapa yang dapat tempat ketiga? Maisarah, Tahniah. Yang kedua Azmina. Wah, bagusnya. Dan yang pertama, jeng jeng jeng, Syamil, Tahniah. Okey. Terima kasih, cikgu. Dan keempat kelima, Safan dan Safia juga Tahniah. Okey, yang lain tak apa, kita cuba lagi. Okey, seterusnya. Yang ini merupakan aktiviti untuk awak sebagai kerja rumah. Okey. Aktiviti dia adalah senaraikan objek yang terdapat ciri-ciri harmoni yang terdapat di dalam kelas dan persekitaran. Okey, catatkan perbincangan di dalam peta pemikiran I think. Saya nak tengok untuk kelas yang akan datang. Jadi awak semua boleh pilih peta I think mana yang awak nak gunakan. Banyak sebenarnya, okey. Kita ada peta buih, okey. Contohnya, okey, ni sebagai contoh objek buatan manusia. Kita ada buku, kita ada botol air, kita ada pen marker. Kita ada beg sekolah, warna air dan juga berus. Okey, tapi bukan kita letak gambar je. Awak kena terangkan harmoni dari segi apa? Dari segi warna, dari segi ruang. Okey. Okey, sebelum kita tamat. Okey, jap. Saya nak buat rumusan pada hari ini. Okey, apa yang kita dah belajar? Boleh sesiapa bagi tahu saya apa definisi harmoni? Fairuz Liana?
Boleh terangkan kepada saya? Apa definisi harmoni? Harmoni ialah gubahan unsur seni yang melibatkan susunan atau ulangan yang menarik. Ya betul, sebab dia menggunakan dia nampak teratur. Okey, seperti yang saya beritahu sebelum ini, harmoni ni tak akan wujud kalau kita rasa kekeliruan, kita timbul perasaan keresahan. Okey, terima kasih Farizana sebab jawab soalan. Okey, seterusnya kita nak tengok pula ciri-ciri harmoni. Saya sebutkan tadi ada 3 ciri-ciri harmoni. Boleh beritahu saya? Nur Safia. Ciri buatan manusia. Okey, objek buatan manusia. Okey, betul. Terima kasih. Okey. Seterusnya, dia ada 3. Yang kedua, Alia Zarifah, boleh jawabkan untuk saya? Ciri-ciri alam semula jadi, cikgu. Betul. Contohnya, kalau kita pergi dekat laut, kita tengok ada air, ada laut, air laut, ada pasir, kita rasa tenang. Walaupun dia macam laut tu selalu ada ombak yang gelora tapi kita rasa tenang. Kita dengar keindahan apa semua. Okey. Itu wujudnya prinsip harmoni dari segi keselesaan, keindahan dan ketenangan. Okey. Yang ketiga, siapa boleh jawab? Ada satu lagi ciri harmoni. Okey, Safwan, Muhammad Safwan. Bukan, Akmal lah cikgu. Oh, Akmal. Saya bukan Safwan. Dah, saya tersilap. Okey, Akmal Aiman. So, saya nampak Safwan buka mic. Ciri-ciri di karya seni. Ya, karya seni visual seperti yang saya tunjuk tadi pada buku teks, pada ilustrasi di dalam muka hadapan buku teks, itu contohnya. Okey, seterusnya saya terangkan. Rumusan kita pada hari ini ialah fungsi bagi harmoni ni dapat mewujudkan keindahan, keselesaan, kita rasa tenang, okey, bila wujudnya prinsip harmoni. Dan kedua, mewujudkan keseimbangan. Macam saya tunjuk gambar rama-rama tadi. Dia nampak seimbang je. Okey, teknik penghasilan pula menggunakan motif yang sama, bentuk yang sama, teknik warna dan susunan huruf yang dalam poster pencegahan COVID-19 tadi. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okey, terima kasih sudi dengar saya punya. Terima kasih sudi dengar penerangan saya untuk tajuk harmoni. Saya harap awak semua ambil perhatian. Okey, terima kasih ya. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.